Petroleum telah wujud sejak berjuta-juta tahun dahulu. Pembentukan ini bermula daripada hidupan laut yang mati, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Apabila hidupan laut mati, bangkai yang wujud tenggelam di dasar laut, kemudian ditimbus oleh sedimen iaitu tanah berpasir. Melalui tindakan bakteria, perebutan separa berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Penguraian ini berlaku di bawah suhu dan tekanan yang tinggi. Akhirnya, petroleum dan gas asli terhasil. Petroleum terkumpul apabila terperangkap di antara dua lapisan batuan yang tidak telap. Gas asli pula biasanya terkumpul di atas cecair petroleum. Petroleum terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat. Setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut bersyukur kerana Malaysia mempunyai sebuah syarikat yang mempunyai pasaran minyak yang luas termasuk di seluruh dunia. Kita dapat lihat pada hari ini, syarikat Petronas telah mengembangkan sayapnya dengan bekerjasama dengan syarikat multinasional luar negara seperti Shell dan ExxonMobil bagi menjalankan aktiviti penggurudian. Petronas juga merupakan syarikat yang mengendalikan kerja-kerja mencari dan menggali minyak di perairan Malaysia. Kini, Petronas mempunyai rangkaian pelantar minyak yang luas. Contohnya, di Sudan dan Dubai, Petronas telah bergerak ke hadapan seiring dengan kepesatan dan kemajuan dunia dalam meluaskan pasaran minyak negara ke pesada antarabangsa. Penggunaan bahan-bahan yang terhasil daripada proses penyulingan petroleum telah memberi kesan yang mendalam serta positif dalam kehidupan seharian kita. Kesannya, kini kita dapat lihat penggunaan bahan daripada petroleum ini semakin meningkat. Memetik kata-kata, setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Maka, terdapat pelbagai hikmah yang terkandung di sebalik kejadian petroleum ini. Antaranya ialah, petroleum ini sangat penting dan pelbagai kegunaannya dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, petroleum ini dijadikan gas asli untuk kegunaan memasak. Yang kedua, petroleum juga boleh digunakan sebagai minyak pelincir untuk mesin. Dan yang ketiga, petroleum juga boleh digunakan sebagai kerosin untuk kegunaan jet dan roket. Selain itu, deterjen juga merupakan antara produk hasil industri petroleum yang digunakan untuk kegunaan membasuh dan sebagainya. Di sini merupakan antara contoh-contoh deterjen yang diperbuat daripada petroleum. Penggunaan deterjen dalam proses pembersihan dan cucian pakaian amat dititik beratkan. Deterjen yang merupakan ejen pembersihan pakaian ini adalah campuran berbagai-bagai bahan dan bahan asasnya adalah hidrokarbon iaitu berasal daripada petroleum. Dibandingkan dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan tersendiri dengan daya cucian yang lebih baik serta tidak dipengaruhi oleh kelikatan air. Deterjen juga mengandungi bahan-bahan seperti surfaktor, sodium klorida, sodium sulfat, garam amonium dan banyak lagi bahan di dalamnya. Tetapi, kini kita dapat lihat penggunaan petroleum semakin menyeluruh dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana apa? Kerana petroleum telah didapati menjadi sumber yang banyak untuk pembuatan surfaktor ini. Hari ini, surfaktor deterjen diperbuat daripada pelbagai petrokimia yang berasaskan petroleum. Di sini merupakan antara kegunaan industri petroleum dalam kehidupan seharian kita, di mana produk-produk kosmetik ini berasal daripada petroleum. Bahan-bahan tersebut adalah jeli petroleum yang berkeadaan pepejal dan minyak mineral yang berkeadaan cecair.
Kedua-dua bahan ini adalah bahan yang tidak berwarna dan tidak berbau yang diperbuat daripada petroleum. Dan bahan-bahan ini juga sudah lama digunakan di dalam bahan kosmetik seperti lotion pelembap, krim kecantikan, gencu, pelembap bibir dan bahan-bahan kosmetik lain. Contoh produk yang paling diketahui oleh masyarakat kita pada hari ini ialah produk keluaran Vaseline. Untuk pengetahuan anda, produk-produk yang mempunyai bahan-bahan ini sesuai digunakan di dalam negara yang bercuaca sejuk berbanding negara bercuaca panas kerana bahan-bahan ini akan menghalang kulit daripada menjadi kering. Oleh itu, penggunaan produk berasaskan petroleum memberi kesan kepada setiap penggunanya. Memandangkan seluruh masyarakat Malaysia secara amnya sudah mengetahui kepentingan penggunaan industri petroleum dalam kehidupan seharian mereka, maka ayo kita mendengar bagaimana pandangan dan perspektif masyarakat di sekeliling kita mengenai industri petroleum. Petroleum tu minyak apa? Industri petroleum merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Malaysia. Minyak selalunya kita guna untuk kereta dan kenderaan yang lain. Petroleum lah. Laut adalah satu tempat yang paling penting bagi proses pembentukan petroleum. Maka sayangilah laut kita. Okey, menurut pendapat saya, petroleum ini merupakan bahan yang sangat kompleks. Jadi, ia perlu diuraikan menjadi bahan-bahan yang lain seperti kerosin, minyak pelincir dan tar. Justru kita, manusia sebagai insan yang mensyukuri nikmat ilahi, janganlah sesekali kita berpaling mendustakan apa segala nikmat yang Allah kurniakan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبأي آلاء ربكما تكذبان." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dan nikmat apakah yang engkau dustakan? Sekian, terima kasih. Pembentukan petroleum di dalam laut mengambil masa yang panjang. Assalamualaikum. Anda sebagai seorang pelajar, apakah perspektif anda tentang industri petroleum di Malaysia? Saya sebagai seorang pelajar mengagumi bidang industri petroleum ini kerana ia menjadikan negara Malaysia mudah di pesada dunia. Kerana syarikat pertama paling untung di Asia dalam industri petroleum. Ini menunjukkan negara kita duduk sama rendah jadi sama tinggi dengan negara lain. Warga penonton sekalian, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah lah Tuhan yang telah mencarikan api daripada tumbuhan-tumbuhan hijau yang basah untuk kegunaan kamu. Maka dengan itu, kamu pun sering menyalakan api tersebut daripada kayu-kayu hijau itu. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Kerana kajian saintifik telah membuktikan bahawa petroleum yang merupakan bahan api ini berasal daripada tumbuhan-tumbuhan hijau yang telah redup. Dan ianya mempunyai pelbagai kegunaan dan sangat bermanfaat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.